Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan ramai yang minta saya untuk saya kongsikan berkaitan dengan Sumayyah. Ramai yang minta, ramai yang request untuk saya kongsikan berkaitan dengan kisah sedikandi kita, iaitu Sumayyah. Baik, jom kita kongsikan apa sebenarnya kisah Sumayyah. Baik, bila mana kita nak bercakap berkaitan dengan Sumayyah, semestinya kita akan ingat bagaimana pengorbanan mereka-mereka dulu. Bila mana di awal kemunculan Islam ataupun di awal Islam diturunkan, disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat dulu mereka mempertahankan Islam dalam diri mereka. Tak nak gadai Islam dalam diri mereka. Sanggup buat apa-apa asalkan Islam masih lagi ada dalam diri mereka. Itulah sahabat-sahabat dulu. Dan bila mana kita nak bercakap berkaitan dengan Sumayyah, dia bukan hanya satu karakter saja. Dia ada beberapa karakter. Sumayyah seorang isteri dan suami Sumayyah adalah Yasir dan mereka adalah seorang anak bernama Ammar ibn Yasir. Dan Nabi pernah menasihati keluarga Yasir. Apa kata Nabi? Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, disebabkan saking banyaknya Allah uji kepada mereka. Banyaknya ujian kepada mereka menyebabkan Nabi bagi tahu kepada keluarga Yasir supaya bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat kota Mekah dulu, bila mana Islam nak disebarkan, orang-orang kafir Quraisy tak suka kepada Islam. Dia orang benci kepada Islam. Disebabkan Islam dia menyamaratakan semua manusia, menyamatarafkan ke semua manusia. Tidak ada sistem hamba. Maka mereka tak suka dengan itu, di antara salah satunya. Maka mereka benci kepada Islam. Tak boleh nak terima ajaran Islam. Maka kalau ada di antara masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah pada masa itu yang masuk Islam, khususnya mereka adalah golongan bawahan ataupun golongan hamba, maka mestilah, tentulah mereka akan diseksa dan dibunuh seteruknya. Dan itu yang berlaku kepada keluarga Sumayyah, Yasir dengan Ammar ibn Yasir. Jadi bagaimana Sumayyah ni boleh masuk Islam sedangkan Sumayyah ni adalah seorang hamba, betul tak? Bagaimana sebenarnya Sumayyah boleh masuk Islam? Jadi satu hari ketika mana anak dia Ammar ibn Yasir, dia mendengar perbualan masyarakat Quraisy pada masa itu, duk berkata kepada Nabi, duk membawang kepada Nabi, Muhammad tu bawa ajaran baru, Muhammad tu kata dia seorang Nabi. Maka Ammar ibn Yasir dia tak puas. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati dengar apa masyarakat Quraisy cakap. Dia nak pergi dengar sendiri apa sebenarnya Muhammad nak bagi tahu. Dia nak pergi dengar sendiri apa sebenarnya Muhammad nak sampaikan kepada masyarakat Quraisy. Maka ketika itu jugalah Ammar ibn Yasir pergi ke rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Dan Ammar ibn Yasir mendengar apa yang Nabi sampaikan. Dan Allah takdirkan di hari pertama Ammar ibn Yasir dengar apa yang Nabi sampaikan, hari itu jugalah Ammar ibn Yasir memeluk agama Islam. Dan bila mana Ammar ibn Yasir peluk agama Islam, dia balik ke rumah, dia ceritakan kepada ayah dia, wahai ayahku, wahai ibuku, sesungguhnya Muhammad bawa ajaran yang betul, sesungguhnya Muhammad bawa ajaran yang benar, dan aku telah pun masuk dalam ajaran Muhammad. Dan ketika itu jugalah kata para ulama, Yasir dan Sumayyah kedua-duanya memasuk agama Islam. Dan kita kena ingat ketika itu Sumayyah dan Yasir merupakan seorang yang sangat tua. Dah pun tua kedua-duanya. Sehingga kan kata para ulama, kening Yasir telah pun jatuh sedikit. Saking tuanya Yasir pada ketika itu. Kita boleh ambil umur dalam 70-an, 80-an dan sebagainya. Jadi bila mana tuan, kan mereka hamba kan, Yasir, Sumayyah dan Ammar ibn Yasir adalah seorang hamba. Jadi bila mana tuan mereka mendapati yang mereka telah pun masuk agama Islam dan tuan dia benci kepada agama Islam, malah kata para ulama, tuan dia orang baik kepada Abu Jahal. Tuan dia adalah kawan baik kepada Abu Jahal dan tuan dia adalah Bani Makhzum. Jadi bila mana tuan dia tahu yang Sumayyah, Yasir dan Ammar bin Yasir telah pun masuk Islam, hari itu jugalah mereka bertiga diseksa, diheret, dibawa ke padang pasir, diletakkan di atas pasir yang sangat panas. Diletakkan di atas pasir yang sangat panas dan dipakaikan juga dengan baju besi sesaan sama yang dilakukan kepada Bilal ibn Rabah. Dan rumah mereka pun dibakar dan mereka ditikam dengan lembing-lembing. Dan sebelum itu mereka ditawarkan kepada tuan dia. Tuan mereka menawarkan kepada Sumayyah, menawarkan kepada Yasir dan menawarkan kepada Ammar ibn Yasir. Apa tawaran dia? Wahai Sumayyah, adakah kamu nak kekalkan dalam Islam tapi kami akan bunuh kamu? Kami akan seksa kamu? Ataupun kamu nak keluar daripada Islam, maka kami janji keamanan kepada kamu. Apa kata Sumayyah? Aku memilih untuk kekal dalam Islam. Dan ketika itu jugalah Sumayyah diseksa sampailah Sumayyah mati. Sampailah mati Sumayyah dilihat oleh suaminya, dilihat oleh Ammar ibn Yasir. Dan Tuhan ditanya kepada Yasir pula, wahai Yasir, adakah kamu mahu kekal dalam Islam?
dan kami akan siksa kamu, kami akan bunuh kamu wahai Yasir. Tetapi kalau kamu keluar daripada Islam, kami akan janjikan keamanan buat kamu. Maka Yasir, bila mana Yasir melihat isterinya telah pun diseksa sampai mati, Yasir pun memilih untuk mati kekal dalam Islam. Maka matilah keduanya. Dan peristiwa itu dilihat sendiri oleh Ammar ibn Yasir. Dan ditanya pula kepada Ammar ibn Yasir, wahai Ammar, adakah kamu mahu stay dalam Islam? Adakah kamu mahu masih lagi bersama dengan Islam? Ataupun kamu keluar daripada Islam? Maka kami akan janjikan keamanan kepada kamu. Maka kata Yasir, aku mahu keluar. Jawapan Ammar, dibebaskan. Ammar dibebaskan seperti mana dijanjikan. Dan bising seluruh orang Islam dekat kota Mekah ketika itu yang menyangka Ammar ibn Yasir telah pun murtad. Sampailah di telinga Nabi SAW. Bila mana Nabi dengar, maka Nabi panggil Ammar ibn Yasir untuk datang. Maka Nabi tanya, wahai Ammar ibn Yasir, apa yang berlaku sebenarnya? Ceritakan kepada aku. Dan kata Ammar ibn Yasir, ya Rasulullah, sesungguhnya bermula hari pertama aku beriman kepada kamu sampai ke hari ini, iman aku tak pernah tergugat walaupun sedikit ya Rasulullah, malah bertambah. Dan ucapan Ammar ibn Yasir dibenarkan oleh Nabi, diiyakan oleh Nabi SAW. Dekat sini kita boleh belajar banyak benda. Sebab itulah ulama kata, kalau ada orang yang paksa kita, ugut nak bunuh kita, kalau kita tak keluar agama Islam, maka dekat sana ulama kata dibolehkan. Kalau kita dipaksa untuk keluar agama Islam, maka dibolehkan untuk kita just berkata-kata saja, tapi tidak dimasukkan dengan hati kita. Jadi itu di antara kisah Ammar ibn Yasir, itu di antara kisah Sumayyah, dan itu di antara kisah Yasir. Jadi semoga dengan perkongsian kita berkaitan dengan keluarga Sumayyah, kita boleh belajar satu benda, yang Sumayyah adalah orang pertama mati syahid pada masa itu. Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak melihat apa-apa melainkan dia melihat kenikmatan syurga, pahala yang dijanjikan kepada Sumayyah sekeluarga. Jadi itu di antara video kita kali ini. Semoga dengan video kali ini anda boleh belajar sesuatu dan anda boleh dapat manfaat daripada video kita kali ini. Dan kalau anda ada suggestion, ada cadangan, boleh letak dekat ruang komen bawah. Assalamualaikum. Okey, boleh tak tunggu sekejap? Sebab apa? Sebab saya nak kongsikan sesuatu yang menarik, something special kepada anda. Kita nak bagi duit raya kepada anda keseluruhan sebanyak RM200. Kita nak bagi kepada anda semua. Kita akan pilih 5 orang pemenang. Macam mana cara dia? Okey. Pertama sekali, saya ada satu produk, which is kemahiran saya, kepakaran saya adalah saya nak bantu anda yang mana anda ada masalah, tak tahu dekat mana nak cari cookies yang sedap. Bila beli dekat online, sampai-sampai tak sedap. Bila beli dekat face to face, kita pergi tengok sendiri, sampai rumah makan tak sedap. Jadi saya nak bantu masalah anda, which is kita ada satu produk, saya ada satu produk, which is saya sendiri owner pada produk ni. The Snack Cookies nama dia. Kita pergi belajar macam mana cara nak buat kesedapan The Snack Cookies, macam mana nak hasilkan cookies yang sedap. Okey, macam mana nak hasilkan cookies yang sedap. Jadi daripada situlah ramai yang dah saya bantu, ramai di antara customer kami yang ucapkan terima kasih kepada kami, which is kerana kita sediakan cookies yang sedap. Ramai di antara mereka yang dah pun makan, dah pun bagi positif feedback kepada kami. Sampaikan hari ini kita dah ada 100 lebih positif feedback daripada customer-customer kami. Jadi macam mana cara nak dapatkan RM200 tu? Jadi macam ni. First, kita ada buat 2 promosi. Promosi pertama, kita nak bagi diskaun sebanyak RM10 kepada anda. RM10. Bila mana anda order The Snack Cookies ni, anda akan dapat diskaun sebanyak RM10. Okey? Yang pertama. Yang kedua, kita nak bagi duit raya kepada anda RM200 keseluruhan. Kita nak pilih 5 orang pemenang. Bila mana anda order dengan kami, anda dapat diskaun sebanyak RM10. Yang kedua, bila sampai dekat rumah anda bagi review kepada kami, and then anda post dekat IG anda, and then post dekat anda punya Facebook. Kemudian anda tag kami dekat IG dan tag kami dekat Facebook. Jadi dekat sana kita akan pilih. Kita akan pilih pemenang 5 orang sahaja. Jadi kita akan bagi kepada anda duit raya sebanyak RM200. Jadi jangan lepaskan peluang. 2 promosi kita bagi kepada anda, which is RM10 diskaun, and then kita bagi pula kepada anda sebanyak RM200 keseluruhan kepada anda duit raya. Jadi jangan lepaskan peluang. Just WhatsApp nombor kat bawah, nanti tim saya akan bantu anda macam mana nak dapatkan harga promosi and then menang duit raya. Assalamualaikum.